Okay. Hari ini kita akan belajar adjustment accrual. Accrual maksudnya belum bayar. Dan bad debt maksudnya hutang lapuk. Okay. Jadi saya menggunakan kelas kita macam kita praktik. Ia akan ia Okay. Saya ada tugas awak ialah tengok dia pun. Okay. Sekejap. Soal final saya masuk dalam masalah sini. Tengok kita susah. Yang 5 life boleh buat tak? Saya minta maaf minggu lepas dengan sini. Untuk banjir jadi saya buat betul. Azam dah buat kelas. Dia set A Set A dengan set B dia habis sama. Nanti awak full screen kan supaya nampak lebih besar. Ini antara contoh soalan dia. Dia ada soalan dua ni. So awak boleh print lah. Kat sini awak kena print. Ataupun kalau tak sempat nak print, awak sanding lah soalan English saja lah kan. Okey. Contoh kita ada
Dia ada accrual. Accrual ni maksudnya apa? Kau tulis boleh kalau boleh, memang tak ada dalam nota saya akan, memang saya tak akan ajar orang nota, memang takkan faham. Mana buku pun takkan faham. So memang saya ajar tulis, awak tulis awak ada test pad, kalau test pad A4 paper pun boleh. Tapi saya tengok awak jawapan, awak punya T ni kecil sangat lah. Saya tengok kecil begini awak buat kan. Awak buat begini kecil sangat. Macam mana nak buat buat besar-besar lah. Boleh. Saya harapkan awak boleh letak A4 banyak sikit lah. Ataupun test pad banyak-banyak sikit. Janganlah, saya tak, awak jangan kata lafikan. Sebab, dia nak tengok jawapan awak. Maksudnya, awak terlalu kecil sangat dia punya T account tu. Besar. So, boleh besar sikit. Boleh. Boleh kat chat tu boleh. Buat T besar sikit. T besar ni salah. Saya boleh katakan salah lah. Malah macam betul besar sikit. Besar. Okay. Ni benda ni senang. Rugi saya tak ajar ni. Cuma nanti saya akan beri nota dia lah. Nota yang saya bukan, maksudnya betul-betul saya kasih nota tu tak boleh saya beri nota dalam bentuk yang orang punya, baik bentuk teks orang lain. Biasa saya punya tulisan. Okay. Itu nota lengkap. Respon sikit ke awak. Saya beranggapan awak kalau awak tak respon ni, awak tak ada. Respon dia kan. Petang-petang ni. Baju baru tau. Jumpa awak kan. Okey, kita ada adjustment accrual. Maksudnya dia soalan macam tadi ni. Dia kena sediakan account, T account bukannya ni. So agak susah sikit. Dan biasanya memang pelajar tak buat. Bila pelajar tak buat, saya punya menyesal, saya umur hidup. Okey. Memang semua hidup lah. Saya terpaksa tadi risiko saya lah. Cik makan, akan makan, sebagainya. Orang lain sudah hantar, saya bawa hantar tadi. Okey. Buang ni lah. Betul lah, besok pun saya kena jam syarah juga. Okay. Itu yang saya suruh kita buat malam. Okey, accrual ni maksudnya apa? Accrual tulis boleh? Sekejap. Awak dah ada kertas tak? Kertas, pen dengan pembaris. Saya tak ada pembaris ni tau. Okey. Jadi accrual ni maksudnya apa? Accrual maksudnya apa? Belum bayar. Okey. Ini betul-betul saya ajar rekod saya ni lah. Belum bayar. Maksudnya pada penghujung tahun, pada 31 Disember, masa hujung tahun ni lah, kita tengok ada yang kita belum bayar. Kita masih belum bayar. Accrual ni maksud apa? Belum bayar. Saya nak tanya Nusaiba. Accrual maksudnya dalam bahasa Melayu apa? Nusaiba? Okey, bagus. Okay. Sebab tu penting saya kelak mengajar yang ni. Saya boleh ajar yang tak siap. Okay.
Sebelum bayar maksudnya dia adalah satu tanggungan ataupun liability. Maksudnya kita belum bayar. Macam awak belum bayar saya contohnya. Itu adalah satu liability. Dan saya belum buat. Itu adalah satu tanggungan. Satu tanggungan. Liability ni sebelah mana? Liability adalah sebelah kredit. Ingat ni? Asset sama dengan apa? Liability tambah equity. Alright. Okay. So, liability adalah sebelah mana? Liability adalah sebelah kredit. Jadi, kita ada account yang kita namakan. Ini ingatkan saya juga. Saya akan save nota ni dan saya akan beri. Okay. So, beritahulah mak ayah awak supaya mak sahabat sikit lah. Sahabat sikit kan. So, kita ada account yang dinamakan accrual. Dia ada accrual apa. Contohnya kita berbayar bil elektrik. Bil elektrik. Dia tahu awak tanya mak awak maksudnya. Dia dah guna kan. Kita dah guna elektrik tapi kita belum bayar. Kita dah guna apa? Elektrik tapi kita belum bayar. Macam kita ni, saya ni, kita guna elektrik ni tapi kita dah guna, tapi dia dapat ujung bil dia untuk bulan Disember ni mungkin Januari. Itu maksudnya pada bulan Disember, 31 Disember nak tutup akaun kita belum bayar. Itu dinamakan apa? Accrued electricity. Dia ada perkataan apa ni? Dia ada perkataan accrued. Maksudnya apa? Belum bayar. Accrued ni maksudnya apa? Belum bayar. Okay. Di sebelah sini accrued electricity sebelah mana? Sebelah kredit. Sebelah mana? Sebelah kredit. Okey. Sebelah mana? Sebelah kredit. Dan kawan dia ialah kita ada akaun apa? Electricity. Bil lah. Expenses. Dia ni adalah expenses. Kalau awak ingat kan, mesti ada, kalau awak terima bil saja, apa yang perlu awak buat? Sebenarnya awak belum bayar lagi tau. Okay? Sebenarnya awak belum bayar. Contohnya, awak terima bil, kalau tengok awak tengok bil kan, tengok bil, contohnya, saya beri contoh lah. Awak terima bil. Awak terima bil saja. Contohnya awak terima bil. Bila awak terima bil contohnya ini, contohnya. Kecil je lah. Tak banyak pun besar-besar sebab apa. Awak terima bil saja. Ni bil tak nampak lah. Tak nampak lah. Memang tak nampak. Jadi, contohnya awak terima je saja bil. Macam bil sini. Dan contohnya RM200. Sebenarnya awak terhutang dengan siapa? Awak terhutang dengan apa? TNB apa? TNB dengan TNB dengan National Bank. Hutang dengan pihak TNB lah. Okey.
Contohnya kita berhutang, tengok bil saja RM200. Jadi awak berhutang sebenarnya. Yang ni maksudnya akaun dia, pasangan dia. So awak dari sini apa? Electricity. Sebanyak berapa ringgit? RM 200. Dia sebelah kredit tau. Sebab dia adalah apa? Adalah liability. Dan satu lagi, awak punya expenses bertambah. So awak dari sini, awak dari sini accrued electricity. Berapa sini? 200. Okay. Nah, ni awak ingat dulu. Kalau ada perkataan electricity, ada accrued, maksudnya dia mesti kredit. Okay? Sebab dia adalah apa? Dia adalah liability. Yang ini ialah apa? Ni awak boleh pakai pen merah ke. Ini account ni. So, yang pen merah ni ialah pensel pun boleh. Ini adalah apa? Liability. Okay, sebelah kredit. Dan ini adalah apa? Expenses. Sebelah mana expenses? Sebelah debit. Okey. Itu adalah accrued electricity. Okey dah Dah. Ni awak salin dulu. Maksudnya, kalau awak tengok, ya, kalau awak pergi ke, kita ada yang disuruh katakan nak sediakan profit and loss, ya, kan awak pernah buat profit and loss, ya, profit and loss statement kan. So, dan satu lagi kita ada apa? Kita ada balance sheet. Okay, ya. So, profit and loss, kita yang ini kita masukkan, kalau macam yang ni, liability masukkan dalam apa? Dalam balance sheet. Dan electricity and expenses masukkan dalam apa? Profit and loss. Okay. So kita ada sini, kita nak ingat expenses kan? So kita kat sini ada tulis apa? Expenses. Awak tulis sini apa? Electricity. Berapa ratus? 200. Dan accrued electricity, dia adalah apa? Dia adalah di bawah apa? Liability. Yang lebih tepat dia ialah apa? Current liability. Ya. Iaitu yang ini awak tulis itu sebagai apa? Accrued electricity. Okey. 200. Okey, saya nak respon. Awak dah tulis belum? Siap tulis belum? Okey, baik. Maksudnya, yang ni. Dia soalan ni, dia suruh sediakan ni. Dan ni je. Lagi satu yang biasanya untuk tahun depan. Ni tahun ni. Ni tahun ni. Sekarang ni. Untuk tahun depan.
next year, yang P&L punya dah tak bawa. Baki 200 ni, 200 ni, semua P&L dia tiada BD. Tak bawa lah. Tetapi dalam balance sheet, dia ada BD. Sebabkan bawa lah. Baki ni yang dibawa setiap tahun. 200 ni dia akan dibawa lah. Kalau tak bayar, kekal 200. Tapi yang ni dah dia anggap, dia orang kata, orang ingat tak dulu, expenses tu dia dah lupus lah. Dia dah hangus. Tak boleh bawa lagi. Dia tahun depan. Ingat yang P&L dia adalah hangus. Hangus, tiada BD tahun depan. Tetapi yang ni BD dia ada dalam balance sheet. BD breakdown tu, baki lewat tu akan dibawa. Okay. Sebab kenapa? Awak dah kira profit kan masuk balance sheet tu. So, profit and loss tutup cerita, kita akan bawa balance sheet ni baki dia pada tu. Itu asal dia. Tak tolong ingat, boleh tak tulis sikit. Tapi yang ni memang, benda ni memang tak ada dalam buku. Okay. Kalau boleh kita berani kita buat soalan. Boleh Kita buat soalan je. Maksudnya profit and loss, baki dia tidak dibawa ke tahun hadapan. Tulis sikit. Boleh tak? Baki profit and loss, apa-apalah, tidak akan dibawa pada tahun depan. Dia tiada baki lah. Okay. Tetapi kalau macam balance sheet figure, akan dibawa pada tahun depan. Okay. Tulis. Right. Dan seterusnya, kita akan buat soalan. Okay. Utility bill was 200 ringgit. Okay. Kita ambil soalan yang satu dulu. Jangan tengok soalan dua. Soalan satu dulu. Okay. Fokus pada soalan satu dulu. Okay. Dan saya ingatkan supaya awak jangan terlalu jimat kertas ya. Sebab saya nak tunjukkan untuk awak untuk ni. Saya boleh besarkan, kecilkan. Tak apa. Yang termuka tu buatlah besar-besar ya. Contoh sini dia account apa? Awak buka account.
Sebenarnya untuk ni, kalau awak nak sikit pun tak apa. Jangan tak buat langsung, okey? Yang tersalah konsep. Sorry, saya bunyi tak tegak. Okey? Jadi kita ada utility bill, accrual. Accrued ataupun accrual pun boleh. Awak tulis sini accrual lah. Kalau kat lepas tu pun boleh. Dan kurungan pun boleh. Accrual utility bill. Kalau accrual, wrote down dia ialah berapa? Sebelah kredit boleh? Sebelah kredit sebab dia adalah apa? Liability. So, semua BD, liabilities adalah kredit. Berapa ratus? 200. So yang ni dah. Yang ni so masuk kat sini. Right? BD dia lah. BD tak apa, tak balance tu tak apa. Okay. Dan seterusnya, dalam soalan ni ialah apa yang kita nak, kita kena sediakan account bill, utility bills. Right? Utility bills. Okay. So kita ada satu lagi account apa? Kita ada satu lagi account utility lah, expenses utility. Inilah expenses. Expenses ialah untuk, awak ingat expenses ialah untuk tahun ni. Boleh tulis tak? Expenses ialah untuk apa? Untuk tahun ni lah, tahun semasa. Tahun ni lah. Tahun semasa. Bukan tahun lepas, tahun lepan bukan. Okay. Jadi, the company paid 4,500 in the year. Okay. Maksudnya, pada tahun ni, kita lah company, bayar sebanyak berapa? Bayar sebanyak 4,500. Okay. Okay. Jadi, kalau kita bayar, expenses memang sebelah mana? Sebelah debit. Berapa ribu? 4,000 apa? 4,500. Sebelah debit expenses. Expenses adalah berapa? 4,500 ringgit. Yang ini kita bayarlah. Cash. Out dari cash. Okay. Tak payah cari lah. Okay. Dah. Okey. Yang seterusnya, yang ni agak susah sikit. Yang ni lah. Bakinya dah tinggal berapa ratus? 300. Baki untuk utility bill ni, yang ni boleh tak saya guna pen merah ya? Untuk nampak beza dia lah. Yang ni yang untuk menguji ni awak. So, saya akan buat sini. Awak tutup account dulu. Tutup account. Tutup account. Okey. Okey. Tutup pen merah. Yang 300 ni macam mana 300? Okey. Yang 300 ialah baki dia dah
tinggal berapa? Baki dia sebenarnya awak kena tulis sini sebagai apa ni? CD. Berapa CD dia? Berapa ratus? Baki terbaru? 300. Ataupun BD sini lah berapa? 300. Yang ini tak perlu Yang ini tak perlu buat. Orang kata 300 tu tak perlu ada kat pasangan dia. So macam mana nak jadikan 200 kepada 300 ni? Jadi awak kena tambah apa ni? 200 jadi 300, awak kena tambah apa? Awak kena tambah apa? Tambah berapa? 100. Okey Sini kawan dia mesti ialah utility. Tulisan tak cantik sangat lah. Okey. Utility. Jadi dah balance tak sini? 300. Jadi saya akan buat yang ni. Jadi yang RM100 ni, dia sebelah mana ni? Sebelah mana? Sebelah kredit kan? Jadi pasangan dia sebelah mana? Pasangan dia utility sebelah debit. Berapa ratus? 100. Okey. Pasangan ni warna merah juga lah. 100. Dah siap lah. Itu je. Itu je. Jadi dia punya baki dia berapa sini? Electricity awak bayar berapa? 4,500. Dan ada kita tunggak 100. Jadi utility sebenarnya dah menjadi berapa? 4,000 berapa? 4,600. Okey. Yang ini dinamakan apa? Yang ini dinamakan CD. 4,600 ataupun sama ginilah, ataupun B di sini 4,600. Jadi expenses kita utility dah menjadi berapa? 4,600. Asalnya 4,500. 100 ini daripada akaun apa ni? Accrual utility bill. Okey. Yang ni. Kalau saya boleh katakan sini awak tulis sini 100 ni awak nak tulis apa? Awak tulis sini accrual. Ni sama ni. Kan? Satu debit, satu kredit. Okey. Ni awak tulis cantik-cantik Saya tak cantik ni. Dah siap belum ini? Jadi kita punya accrual utility bill dah berapa? Dah nilai berapa? Accrual utility bill dah nilai menjadi accrual utility bill ialah
sama dengan RM apa? RM 300 dan utility expenses sebenarnya jadi berapa? RM berapa? RM 4,600. Okey. Dah siap salin belum? Ada nak tanya tak? Oh, nak tanya tak? Ha, dia ada lagi. Dia ada satu, ni satu baru satu soalan. Ya, bagus awak tanya. Bagus sangat. Yang ini ada markah lah. Yang ada satu lagi kita ada apa? Kita ada revenue pula nanti. Bagus saya awak tanya tu. Dia punya nanti saya buat cantik-cantik lah. Okay. Buat cantik sikit. Okay. Saya buat pakai Excel sekejap baru buat. Okay. Dia akan buat dalam Excel. Saya masuk dalam WhatsApp lah. Sikit.
Soalan ni yang bagus ni dia apa? Dia sama dia. Jadi awak boleh buat yang ni. Ha, carry it down. Carry it down ataupun hantar bawah lah, hantar bawah. Okey. Jadi awak dapat markah kat sini. Alah, jangan awak dapat tengok kalau janganlah macam mereka apa. Awak punya WhatsApp ya.
Tadi saya ni masa awak lepas kelas nanti. Okey, nampak ya? Nampak ya ni? Hmm. Kalau agak okay, ni, beritahu lah kalau silap dia sebab saya terus type tau ni. Then yang kedua, dia bagus awak tanya tadi ya. Yang seterusnya ialah TB and then kita ada yang kedua ialah ni. Yang ni lah. Kedua ni, okay. Saya akan copy paste ya. Oh tu. Yang awak tanya tadi bagus. Sebenarnya susah ni. Dia susah. Dia susah. Okay. She received money subject part of the premises. She received 3,000. Maksudnya dia menyewakan. Menyewakan. Kau ingat kedai ni besar. Ada contohnya 2 tingkat. Tingkat bawah digunakan untuk niaga, tingkat atas kosong. Jadi disewakan lah. Untuk siapa, untuk tinggal ke, untuk niaga lain, apa-apa lah. Dan dia terima 3,800 during the year. Okay. Dia terima duit. Awak tahu terima she receive maksudnya apa? Terima duit 3,800 during the year ended 31st December 2020. Terima duit lah daripada penyewa tu. And then Amani awak kena ingat satu Amani. Awak adalah Amani lah. Dia ada. Okay. Ada lagi Ainin yang silap pula. Ainin yang berbuang. Masih lagi berhutang RM420. Macam mana nak buat ni? Okay. Yang ini ialah Ainin owed Amani 31 Disember 400 on 31st on 350 dan pada 31.20 ialah 400 ya. Yang ini awak kena ingat tadi adalah liability dia adalah liability, tetapi yang ini adalah yang awak tanya tadi current asset. Kenapa current asset? Tadi awak berhutang, sekarang ini awak akan terima duit, cuma dia berhutang awak lah. Ainin ni berhutang dengan awak. Yang tadi kita berhutang dengan TNB. Ingat dalam kepala Ainin ni berhutang dengan awak. Maksudnya debtors lah. Ainin adalah debtor. Ainin adalah debtor. Dan satu lagi kita kena buat account apa nama? Accrual tenant receipt. Senang ya kan? Kalau tak receipt ni awak beza lah. Bayar ataupun terima lah. Dua account. Debtor Ainin dengan accrual tenant receipt ya. Dan satu lagi kita ada satu lagi yang dinamakan tenant receipt tenant receipt 3 account lah yang berkaitan. Tenant receipt ni maksudnya sewaan
keterimaan sewaan. Okey. Yang ini memang agak susah. Sebab agak beza ya. Jadi kita akan yang ni je bawah ni bahasa Melayu kan. Okey. Jadi memang tak cantik sikit tulisannya sebab pakai ni kan. Mari kita akan buat account Aini the tenant owed Amani 380. Yang ini ialah accrual. Yang ini nama dia accrual. Tadi accrual Siti ni accrual apa? Accrual tenant receipt. Okey. Awak tulis sikit. Okay. Dah. Accrual tenant receipt. Maksudnya ia adalah aset. Ingat tulis situ besar-besar tulis. Kereta merah ya. Current asset. Bukan liability. Yang tadi accrual tadi adalah apa? Liability. Yang ini adalah current asset. Jadi sebelah debit brought down dia ya. Jadi yang ini adalah brought down dia adalah sebanyak berapa sini? Kita akan buat brought down dia sebanyak berapa? 380. Yang ni lah 300. Dan akhirnya kita akan ada breakdown dia yang terbaru ialah berapa? BD yang terbaru ialah berapa tadi? 420. Okay. Jadi yang ini kalau awak terima ia adalah sebelah debit. Kalau tadi bil yang awak belum bayar, yang ni awak belum terima adalah current asset. Okey. Tadi kredit, sekarang debit. Gitu je. Okey. Dan satu lagi akaun apa? Satu lagi lah akaun yang bank ni kecil besar tu. Kan? Oh, mana pergi dia? Ni. Banyak bawah ni lah. Yang best ni kita ada satu akaun yang kita namakan dalam apa sini? Tenant receipt. Ini kita akan, ini adalah sewaan lah. Sewa diterima. So yang ini adalah revenue. Revenue sebelah mana? Debit ke kredit? Itu saya soal. Saya belum jawab lagi tau. Siapa yang boleh jawab saya? Kita ada asset. Kita ada asset sebelah mana? Debit kan? Lagi kita ada expenses sebelah mana? Expenses sebelah mana? Tulis debit kan? Lagi kita apa? Liability sebelah mana? BD dia? Credit. Equity sebelah mana? Awak salin balik lah. And then revenue sebelah mana? Apa boleh guna hand? Kredit. Okay. Okay, tenant receive ni sebenarnya ia adalah hangus. Dia tak ada baki bawah-bawah. Boleh ingat? Dia tak ada BD. Dia tak ada BD yang macam ni lah. So, dia terima 3,000 apa? 3,000 apa? 3,800 secara apa? Cash lah. Jadi kalau cash kita tak buat lah. Dah, settle. Dah, sama je yang tadi. Ada lagi maklumat? Tak ada. Cuma, saya kena buat warna biru pula lah. Tadi warna merah. Tengok komputer warna biru pula. Okey. Yang berkaitan dengan ni.
380 dengan 420 ni. Okey. 380 dengan 420. Okey. Jadi dia punya dia akan bertambah ke berkurang daripada 380 ke 420 berapa? Berapa? 380 ke 420 bertambah ke berkurang? Pandai sangat So 380 dengan 420 bertambah. Awak kena tambahkan berapa kat sini? 420 tolakkan dengan apa? 380 iaitu berapa? 40. Okey. Awak kena bersabar Saya seronok awak boleh jawab. Jadi sini, awak pergi sini lah. Akaun ni tau. Tak muat. Okey. Saya akan buat container receive. Yang ni lah. 40. Jadi sini sebagai CD ni sebab ni lah. 420 sini. 420 lah sini. So sini lah berapa? 420. 420. Cuma 40 ni kita boleh masuk lagi dalam T account ni 40 akan masukkan account tenant receipt kat sini Sini debit. So tenant receipt dia sebelah credit. Awak tulis sini apa? Accrual tenant receipt. Berapa? Tenant receipt 40. Okey right. Jadi awak tutup account lah. Tutup account yang ni dah tutup. So yang ini kita belum tutup lagi. Macam biasa lah tutup. Macam biasa. Okey. Tutup sini lah. Cantik. Jadi 3,400 tambah 40 apa? 3,840. Yang ni berapa? 3,840. Yang ini CD. Ataupun sini di okey. Apa saya akan buat saya sikit. 3,840. Cuma saya nak tambah sikit kat sini, iaitu akaun kesimpulannya accrual tenant receive ni masukkan dalam mana? Dalam current asset sejumlah berapa? RM 420 dan satu lagi akaun tenant apa? Tenant receive jumlahnya berapa? Ialah berapa? 3,840. Okey. Awak salin dulu. Saya pun salin gunakan Excel. Okey. Saya gunakan Excel juga. Alright. Di current asset accrual tenant receive ni. Dia adalah dia antara current asset ataupun current liability So current asset BD dia sebanyak berapa? 380. Okey, kita ada sini. Tenant receive revenue.
Okey, dan seterusnya ini cuma nanti masa habis nanti saya akan stop, tetapi awak mesti tu, awak mesti aku buat balik sebab saya bodoh. Okey, tapi saya akan habiskan je lah. Saya akan cuba buat soalan lain nanti. Go tendency, then kita go tendency. Dari view kan. Dari view ialah dulu saja. Memang susah ni tak ada objek BD lah. BD awal tak ada. BD dulu apa nama tu. Okay. Dan dia tak ada BD awal. Dia BD akhir dia ada lah. Okay lah. Apa-apa. Terus. BD. Okey, saya akan kopikan dia dalam buku ini. Excel. Awak cuba ambil masa siap untuk memahami. Jangan tunggu lagi lah ya.
Dia tak habis pun. Kita tak habis lagi 10 minit lagi. Okay. Tapi lepas 10 minit ni, saya akan rehat dulu. Stop tu lah. Tapi awak kena rehat juga lah. Ataupun awak turun buat yang tadi jawapan soalan ni lah. Awak buat 10 kali pun tak apa. Okay. Sebab awak muda. Muda. Dan awak pun dah tak ada kelas lagi kan. So, lepas tu saya akan yang ni soalan ni baru pula. Saya ambil yang Melayu saja lah sebab nanti kalau kita berdasarkan soalan satu ya. Kita lebih dari jawapan. Okay. Okay, kita buka buku baru lah. Okay. Sekarang awak sedang berada tak depan komputer? Okay. Yang ini senang. Yang ini ialah apa? Stationery adalah aset. Aset tau. Stationery adalah apa? Stationery adalah aset. Stationery adalah aset dalam mana? Sebelah debit ke sebelah kredit? Dalam aset kan? So, aset dalam mana? Okay, pandai. Additional 350 was purchased. Okay. Purchase maksudnya kita akan keluarkan duit dan debit account apa? Stationery. Ya. Dan at the end, there were 10 boxes pen left posting. Maksudnya ada berbaki 10 dalam apa? 10 dalam 12 sama dengan apa? Dua itu sama dengan itu apa ini tak? Jadi kan, ini senang. Ini sangat senang. Alhamdulillah Cuma yang tadi saya kata tadi, mungkin kita rehat lah. Kita tak tahu apa yang berlaku tau. Jadi kita akan settlekan dahulu. Right? Kita buat ni dan kita rehat lah. Recordkan. Lepas tu saya akan beri jawapan penuh putih. Okay. Ini the inventory of stationery. Jadi kita akan ada account inventory. Right? Inventory maksudnya kalau aset ni mesti dia breakdown. Jadi dia sudah debit tau. Kita aset. Ya. 100 ada baki dia. Then additional dan kita ada at the end kita ada baki lagi sebanyak berapa?
sama BD. Dia tengok gambar apa, dia lagi senang. Tak ada perubahan. Ya. So yang ini kita akan ada satu lagi, yang ini kita akan ada apa? Additional ni 650 di purchase ni lah debit apa ni orang rasa ya. Ha, additional 650. So kita ada OTB debit. Okay. Additional 650 debit inventory apa 650 dan credit cash. Okay. 650. So inventory kat sini ya. Ini kita kena padam. Lawan 50 tambah dengan 150 bila berapa? 400. Okay. So kita ada tak balance sini dalam 150 ya. So dalam 150 ni kita akan buat sebagai dia punya apa? 150 ni sebagai account senang, account purchases ataupun cost of goods sold purchases ataupun yang ini lah cost of goods sold, right? So kita ada account sini purchases, cost of goods sold 200, 650. Okay. Jadi apa lah? Okay. Yang ini di sini apa? Inventory. Maksudnya kita ada ni adalah expenses. Okay. Sebab dalam P&L kita ada cost of goods sold 650 iaitu pada tahun tersebut. 650 hampir habis. Jadi ada soalan ni ada susah sikit. Pun boleh ni lah. Boleh 650 kita boleh ni lah. Boleh apa ni. Ni awak akan nampak bila saya akan buat dia punya P&L. 650 650
Okey. Jadi kita ada kesimpulannya, kita ada inventory yang akan aset berapa? 150 lagi satu apa? Cost of goods sold 650. Yang itu kita akan tunjukkan nanti dalam P&L dan strategi. Okey, tapi awak salin dulu dan dalam masa yang sama saya akan buat juga dalam essay yang lebih cantik lagi. Okey, sabar, awak cuba buat. Dan lepas ni sebenarnya dia lebih mudah. Dia lebih mudah di mana awak dah boleh buat dia punya P&L dan balance sheet, semua dah ada figure dia. Kita akan ringkaskan saja nanti ya. Dia masuk dalam mana? P&L ke masuk dalam balance sheet. Okey. Awak salin dulu, okey. Nanti awak nampak dan awak senang faham, okey. Awak senang faham sangat. Apa soalan pun saya rasa boleh buat. Tapi yang ni agak sukar sikit lah. Inventory agak sukar sikit. Okey. Awak boleh buat purchases ataupun cost of goods sold. Boleh. Antara dua-dua tu boleh diterima. Okey. Dah 20 markah yang ni. Kan? Boleh kalau buat ni betul-betul 2 jam buat betul teliti ni. Boleh buat. Boleh sangat. Jadi awak kena buat liability account kena besar-besar. Besar-besar sangat. Kecil. Nanti awak nak tulis pun tak selesa. Okey yang ni. Kita dah siap yang ni sebenarnya. Cuma kita kena buat dia punya P&L dan balance sheet. So, kita ringkaskan Kita boleh ringkaskan. Di mana ni awak tengok sekejap. Accrued utility bill dan sebenarnya kita ada dua Kita ada dua iaitu profit and loss dengan balance sheet. Alhamdulillah kita dah habis hari ni. Saya lega sangat Cuma saya minta lah nanti adanya macam ini juga. Adanya kita akan ada soalan-soalan lain. Contohnya bank record
Untuk soalan final. Jadi, dan seterusnya kita kena buat apa? Kita kena buat apa nama tu? Extract. Satulah profit and loss kan? Okey, profit and loss ataupun income statement. Profit and loss. Mengikut data tadi lah. Satu lagi apa? Balance. Balance sheet. So, senang je. Kita ada apa? Kita masuk je lah. Cost of goods. Itu je masuk je. Dan tak boleh profit pun. Kita ada expenses. Lagi satu, kita ada apa tadi? Current apa? Yang ini saya akan buat. Ini dua lah. So kita ada satu lagi apa? Current apa? Paling senang. Current asset. Dengan apa? Current apa? Liability. Okey. So kita ada yang pertama awak ingat tadi, accrual utility bill, iaitu apa? 300. Itu masuk dalam current liability. So kita sinilah accrual utility bill berapa? 300. Okey. Terusnya yang kedua, utility bills. 4,600 kan? Ini masuk dalam mana? Ini masuk dalam expenses. Berapa ribu? Utility bill 4,000. Nah, masuk dia yang awak dah rengkan-rengkan tadi kan. Lepas tu accrual tenant receipt ingat tadi. Amani dengan Ainim tadi kan. Iaitu kita ada current asset yang dinamakan apa nama? Accrual. Tak payah jumlah kan, tak apa. Accrual tenant receipt berapa? 420. Dan satu lagi, dia mesti ada kawan dia. Ya? Mestilah maksudnya gitu ya. Dia bawah revenue sini ya. Jangan lupa pula. Sorry, ada income. Okay, sorry. Ada income ya. So, yang ni ada income lah. Tadi saya buat yang cantik. Kat atas saya terlupa tadi. Ada income. Ada income kat atas. Sorry. Ada income kat bawah. Sorry. Lihat. Jam kemana?
Okey. Yang ni saya masukkan je tadi. Yang tenant receipt, ada income tau. Dan satu lagi tu, saya masukkan saja. Dapat tadi. Yang satu lagi inventory betul boleh masuk. Inventory ialah current asset Inventory ialah berapa? 150. Tak payah jumlah tu. Jadi satu konsol kita ada sini lah apa? Purchases. Purchases itu 600. So yang ini dah berapa markah sekejap Yang ini ialah ni extract profit and loss. Oh, dia nak profit and loss je, tak payah balance sheet pun. Okey. Tak payah balance sheet. Ni je. Okey. Profit and loss saja Saya lepas lalu untuk awak nampak lebih jelas lagi. Ya. Cuma saya kena buat dia punya ni lah Uh, dalam Excel dalam Excel sekejap ya. Search utility bill. So tak payah buat balance sheet. Saya terlepas. 4,600. So awak tengok balik lah. Dalam chapter yang dekat buku tu ada income tu dekat lepas of course. So dia punya format ni lah So atas pun boleh juga. Title, tenant, receipt. Itu je. So, saya nak dapat respon pada awak. Saya nak buat iaitu kita ada diberi soalan. Soalan macam ini. Okey. Senang ni dapat 20 markah. Okey. Apa dulu? Kita akan lagi ada soalan-soalan yang lain. Memang agak sukar sikit lah sebab dia dia ada kredit kan. Masuk keluar tu kan. Tapi kefahaman dia memang macam itulah. Okey.
Iaitu kita ada you know, kita ada adjustment kepada apa tadi? Utility bill, ya. Lepas tu yang itu kita ada accrual utility bill. Maksudnya kita punya liability lah, kita berhutang. Satu lagi rent, ni agak sukar sikit, iaitu ini kita punya hasil, kita punya pendapatan sebenarnya. Accrual dan receive ni maksudnya lebih kurang macam debtor lah, yang kita akan dapat nanti duitnya kita, asset kita lah. Nanti dia akan bayar lah. Sebab tu 20 maksudnya hasil kita, tapi dia boleh bayar lagi. Dan receive ialah yang masuk ni, yang kita nak masuk tadi ialah hanya P&L saja dan extract saja. So dan seterusnya inventory lah cost of goods sold tadi. Okay. Yang ni agak sukar sikit. Saya dah ajar lewat, tengok balik video yang saya nantikan saya akan beri. Dan yang ini kita akan extract, maksudnya kita akan tunjukkan mana yang masuk revenue dan expenses. Okay. Jadi itu saja. Ada pertanyaan tak? Sebelum saya tutup recording sebenarnya, saya akan jumpa lagi dengan awak ni. Saya akan jumpa dengan awak lagi ni. Jadi rehat pukul, kita akan rehat selama setengah jam lah. Asal ke awak nak stay situ pun boleh. Tapi kalau boleh seorang dua kena dengan saya lah. Kalau tidak memang awak recording tu saya tak kasih lah. Okay, sebab penting lah seorang buat kerja kan. Jadi awak bincang lah. Awak boleh stay. Kalau yang bincang antara awak apa yang nak stay. Okay. Yang ini jaga-jaga Yang ini memang penting bagi saya, penting. Awak dapat berapa? 20 markah. Senang-senang saja 20 markah. Paling senang saya rasa. Dan dia rasanya semua tak buat. Sebab dia chapter terakhir kan. Sebab itu mungkin tak buat, lepas tu tak sempat. So, awak kena buat soalan ni dulu. Alright? Ada pertanyaan tak? Hello? Nur Insyirah, Nusaibah, Nur Ain, Rafiuddin, Amira. Awak bertanggungjawab jugalah kepada kawan-kawan awak yang tak datang. Okay? Kita tolong awak ajar lah. Ataupun initiate lah. Tengoklah. Kalau tak faham tanya. Okay, saya sibuk sikit. Ada apa pertanyaan tak? Amira? Semua? Okay, terima kasih banyak ya. Cuma awak kena hold dulu, rehat dulu. Dan saya akan tutup recording ni. Dan kita akan sambung lagi. Bila yang recording ni, saya akan terus kasih recording yang ni ya. Saya akan terus kasih recording dan kasih tu WhatsApp soalan dan jawapan. Yang cantik sikit. Dan seterusnya saya akan upload terus lah, upload. Alright. Itu pun dalam masa 10 minit. Okay. Okay. Masa setengah jam kita rehat. And then 10 minit kita akan buat balik dulu hari baju. Dan siap terus. Nanti akan beri soalan latihan nanti. Okay. Bye-bye.